Para hadirin sekalian, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar bagaimana untuk mendorong orang yang tersayang bagi mendapatkan bantuan kesihatan mental. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa anda bersama dengan kami pada malam ini. Tidak kiralah anda sedang menonton di Zoom maupun di Facebook Live. Terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa anda untuk menyertai webinar kita pada malam ini. Nama saya Ani Suraya dan saya akan menjadi host dan moderator anda pada malam ini. Webinar pada malam ini merupakan anjuran di Reframe Project dan merupakan webinar mereka yang pertama pada tahun ini. The Reframe Project ditubuhkan oleh golongan belia yang meminati bidang psikologi dan ingin membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental di Malaysia melalui perkongsian maklumat yang praktikal dan mudah difahami. Webinar ini juga merupakan satu kolaborasi bersama The Malaysian Centre of Constitutionalism and Human Rights MCCHR. Ya, MCCHR merupakan sebuah badan bukan untung yang ditubuhkan untuk menyediakan pendekatan yang sepadu terhadap perlindungan hak-hak manusia di Malaysia dan memartabatkan hak-hak tersebut melalui proses pendidikan dan juga proses litigasi yang strategik. Ya, para hadirin sekalian, pada malam ini kita mempunyai beberapa objektif yang ingin kita capai melalui webinar ini. Yang pertama adalah untuk mendorong masyarakat Malaysia untuk mendapatkan bantuan kesihatan mental melalui pendekatan yang lebih proaktif dan praktikal. Yang kedua, untuk mengurangkan stigma tentang masalah kesihatan mental di Malaysia. Sebab kita masih lagi ada perasaan ragu-ragu, was-was tentang kepentingan kesihatan mental kita sendiri. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai rakyat Malaysia tentang masalah kesihatan mental yang sedang berlaku, terutamanya bagi komuniti masyarakat yang berbahasa Melayu seperti saya. Yang keempat, untuk menetapkan rasa peduli terhadap keperluan meminta dan menghulurkan pertolongan kepada mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental. Kerana kita masih lagi ada perasaan malu, perasaan takut itu masih lagi ada dan kita berharap melalui webinar kita pada malam ini insya-Allah kita dapat kurangkan sedikit stigma tersebut. Ya. Para penonton hadirin sekalian, sebelum kita mendalami topik perbicaraan kita pada malam ini, izinkan saya berkongsi dengan anda sedikit tentang keadaan kesihatan mental di Malaysia sekarang ini. Para hadirin sekalian, saya ingin mengutarakan definisi kesihatan mental. Ya, ia merupakan suatu keadaan dinamik di mana seorang individu dapat menggunakan kemampuannya untuk menjalani kehidupan menjadi ahli masyarakat yang produktif sekaligus menyumbang kepada masyarakat sekeliling. Dari kemampuan tersebut termasuklah kemahiran kognitif, kemahiran sosial, regulasi emosi dan juga mekanisme mengatasi tekanan hidup. Ya, dan situasi semasa uh, di Malaysia sekarang ini, sebanyak 29.2% individu berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mempunyai masalah kesihatan mental. Dan golongan individu yang berumur daripada 16 hingga 29 tahun yang dikategorikan sebagai golongan orang yang muda mempunyai masalah kesihatan mental yang lebih tinggi berbanding golongan umur yang lain. Jadi menurut kajian dari University of Malaya Specialist Center pada tahun lepas, isu-isu kesihatan mental di Malaysia sudah meningkat sebanyak 3 kali ganda dari 1996. Dan pada 2017 dilaporkan bahawa penyakit kemurungan dan kegelisahan merupakan antara penyumbang tertinggi terhadap masalah ketidakupayaan di Malaysia. Dan itulah merupakan realiti keadaan semasa mengenai kesihatan mental di Malaysia sekarang ini. Dan berharap daripada perkongsian saya sebentar tadi kita boleh sedar betapa pentingnya menggalakkan orang yang tersayang dan menggalakkan diri kita sendiri untuk mendapatkan bantuan bagi kesihatan mental mereka. Ya, para penonton sekalian, bagi kita meneruskan webinar kita pada malam ini,
ingin saya memperkenalkan tetamu terhormat kita, dan saya yakin ini jugalah merupakan sebab kenapa anda semua ingin menyertai webinar kita pada malam ini. Tetamu kita pada malam ini, beliau merupakan Profesor Madya dalam bidang psikiatri. Beliau juga merupakan pengarah Pusat Penglibatan dan Kelestarian Komuniti UMKes, dan beliau juga merupakan Ketua Penyelaras bagi Pusat Sains Ketagihan Universiti Malaya CAS. Beliau juga merupakan perunding bagi Befrienders Kuala Lumpur dan Subang Jaya Warriors, sebuah kumpulan setempat yang memfokuskan kepada kesihatan mental termasuklah pencegahan kes bunuh diri dengan lebih baik. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, mari kita mempersilakan Dr. Amir Siddiq untuk beliau memulakan ucapan dan juga presentasi beliau. Ayo kita persilakan. Terima kasih Anis dan juga kepada rakan-rakan di Reframe Project. Izinkan saya untuk apa dipanggilnya, share slide supaya kita dapat sedikit bantuan. Hold on. Okey, susah juga nak buat Zoom ni bila kita tak nampak orang kat luar sana tu. Tapi untuk projek malam ini, saya diminta untuk berbincang ataupun berdiskusi mengenai isu macam mana cara-cara untuk kita membantu rakan-rakan dan juga ahli keluarga kita yang mungkin memerlukan bantuan untuk berjumpa dengan pakar ataupun ahli kesihatan mental bagi mendapatkan bantuan. Seperti kita tahu bahawa untuk mendapatkan rawatan dan juga bantuan tidaklah sesenang disebabkan oleh satu isu yang sangat besar, kita panggil the elephant in the room, iaitu stigma. Tetapi apa yang saya akan cuba untuk menghuraikan dalam beberapa minit yang diberikan adalah, yang pertama, kita akan membicarakan isu mengenai penyakit mental. Kedua, kita akan melihat kepada beberapa jenis penyakit mental supaya semua dekat luar sana mengenali bahawa bukan sahaja ada masalah kemurungan di kalangan ataupun di antara beberapa isu penyakit mental. Yang ketiga itu kita akan melihat simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang mungkin boleh kita kenali kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang mungkin ada penyakit mental yang kita tidak ketahui, dan selepas itu kita akan membincangkan cara-cara untuk kita membantu mereka ini. So dari segi bantuan itu pun ada berbagai yang saya akan cuba bincangkan ataupun tunjukkan. Yang pertama, nanti kita akan lihat yang paling minima apa yang kita boleh buat, dan juga yang paling maksima apa yang kita boleh buat. So di antara rakan-rakan kat sana tu, kalau ada nak membantu, tahulah bahawa mana yang paling minimum dan mana yang agak maksimum. So sebagai permulaan, kalau kita nak lihat dari segi tadi, Anis dah memberikan definisi isu kesihatan mental. So kita tahu bahawa semua kita ada kesihatan mental. Dan kalau kita lihat daripada segi pertubuhan kesihatan sedunia, bahawa definisi kesihatan itu melibatkan kesihatan dari segi fizikal, dari segi sahsia ataupun social well-being, dan yang ketiga adalah dari segi kesihatan mental. Maka kalau ada satu daripada tiga bahagian ini yang tidak begitu okey, maka individu itu dikatakan mengalami masalah kesihatan. So apabila isu dia melibatkan kesihatan mental, individu itu mengalami masalah kesihatan mental. Belum lagi penyakit mental, baru masalah kesihatan mental. Tapi kalau kita lihat dari segi penyakit mental, dia merupakan satu subset daripada mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Kita tahu bahawa kesihatan mental pun ada yang positif dan juga ada yang negatif. Tetapi kalau kita lihat dari segi yang negatif pula, ada di kalangan mereka ini yang sudah ada masalah dari segi fungsi, maka dia dikategorikan sebagai mempunyai masalah atau penyakit mental. So definisi penyakit mental mengikut apa yang dikatakan dalam DSM-5 yang merupakan satu cara untuk kita menilai
individu itu mengalami penyakit mental, biasanya akan ada 5 kategori. Tetapi yang saya nak terapkan yang dalam merah tu, bahawa isu kesihatan mental tadi membuatkan, kalau yang membuatkan individu itu mengalami situasi di mana dia tidak dapat berfungsi ataupun mengalami satu kecacatan atau disability, maka ia dikategorikan sebagai berpenyakit, ya. So kalau kita lihat di sini, definisi penyakit mental ini sangat khusus, di mana mereka memerlukan ataupun mempunyai, ya, masalah dari segi tingkah laku ataupun psikologi. Masalah dari segi penyakit ini ada satu kategori ataupun ada dipanggilkan etiologi, ya, ataupun sebab yang berlandaskan kepada sains, bukan satu isu yang kita jangkakan seperti contohnya berkabung, dan juga bukan satu isu dari segi apa panggilnya, social deviance, ataupun konflik dalam masyarakat. So kalau setakat bergaduh dekat luar itu bukan penyakit mental. Penyakit mental memang sangat khusus di mana ia mempunyai simptom-simptom tertentu, tanda-tanda tertentu, boleh di explainkan ataupun dihuraikan dengan kaedah sains, dan juga mengalami ataupun menyebabkan isu yang besar dari segi fungsi pada individu tersebut. So kalau kita ada kategori seperti ini, maka individu itu dikatakan mempunyai penyakit mental. So apakah penyakit mental yang sedia ada, ya? Yang sering kita dengar adalah of course masalah kemurungan. Kadang-kadang kita juga mendengar isu kegelisahan. So kegelisahan ni ada beberapa, yang sering kita bincangkan adalah masalah atau penyakit panik. Kadang-kadang juga ada kawan-kawan kita yang mungkin mengalami masalah generalized anxiety disorder. Ada di kalangan anda yang mungkin mempunyai kegelisahan dari segi sosial, ya, ataupun social anxiety disorder. Juga pernah mungkin dengar penyakit yang dikategorikan atau dipanggil sebagai bipolar disorder. Dan bipolar disorder ni pun ada beberapa dalam tu, ya. Di mana contohnya type 1, type 2 ataupun mixed phase, ya. Isu yang kita, penyakit mental yang kita mungkin pernah dengar dan mendapat stigma dan juga tentangan yang paling besar adalah masalah atau penyakit skizofrenia. Dan di bawah tu adalah kita panggil psychotic disorders. Dan dalam psychotic disorder ni pun ada berbagai, ya. Salah satu dia adalah penyakit delusi atau delusional disorder, dan juga of course beberapa penyakit lain. Di samping itu juga mereka yang mengalami masalah dari segi penagihan juga dikategorikan sebagai mempunyai penyakit mental, ya, juga. Dan of course kita tahu bahawa dari segi isu ketagihan ni ada banyak jenis, ya. Kita boleh namakan dadah yang terlibat. Maka kalau dadah itu membawa masalah kepada individu tersebut, maka dia dikategorikan juga sebagai mempunyai isu dengan dadah tersebut, ya. Mungkin ada yang pernah dengar OCD disebutkan selalu, ataupun penyakit obsesif kompulsif. Ia juga dikategorikan sebagai salah satu penyakit mental. Ini bukan isu mereka yang mempunyai ciri-ciri perfectionist, yang kita katakan sebagai obsessive compulsive traits, ataupun ciri-ciri obsessive compulsive. Ini beyond that, melebihi isu tersebut, di mana individu itu mengalami penyakit obsessive compulsive. Yang second last tu kita lihat bahawa masalah personality ataupun masalah dari segi personality individu tersebut, yang paling famous yang kita selalu dengar adalah borderline personality disorder, di mana individu itu mempunyai ciri-ciri yang personality yang mungkin tidak begitu membantu dia untuk moving ke hadapan ataupun bergerak ke hadapan. Dan yang untuk warga senior pula, ada masalah disorder of old age, ataupun penyakit di kalangan warga senior atau tua, seperti nyanyuk atau demensia dan juga mungkin delirium. Kalau kita ubah ia juga,
Di kalangan kanak-kanak juga ada isu kesihatan mental yang mungkin pernah atau tak pernah kita dengar, dan penyakit mental ini melibatkan contohnya macam attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Autisma pun dikategorikan di dalam klasifikasi tersebut juga ya. So seperti kalau kita lihat dari segi jenis-jenis penyakit mental yang ada, kita boleh lihat bahawa ada banyak jenis ya. Maka bila kita nak membantu individu tersebut, dia punya simptom tu mungkin berbagai-bagai ya. So apakah antara simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang mungkin kita lihat ataupun mungkin diutarakan atau ditunjulkan oleh rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita yang mungkin menyebabkan kita ragu-ragu atau was-was bahawa dia ni mengalami masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental ya. Satu penyakit mental yang saya tak bincangkan tadi adalah masalah atau penyakit pemakanan ataupun binge disorder dan anorexia. So kalau individu itu makan berlebihan ataupun makan terlalu kecil, mungkin kalau dia ada isu-isu lain, ini merupakan salah satu simptom. Kalau individu itu jenis peramah dan tiba-tiba dia dah mula suka menyendiri, ataupun dia jenis yang aktif tapi tiba-tiba jadi pasif, maka kita mungkin wajar untuk kita bertanya kepada rakan kita apakah isu yang mungkin dialami supaya kita tidak terlepas pandang satu masalah kepada dia ni. Kalau individu itu mengalami masalah dari segi energi ataupun tenaga yang kurang, biasanya dia ni bertenaga, selalu membuat banyak-banyak aktiviti tapi tiba-tiba macam lembik je. Ini pun mungkin merupakan salah satu ciri atau tanda yang mungkin kita nak bertanya ya. Bukan kalau kita ada ciri-ciri atau tanda-tanda tersebut ini dia mesti ada penyakit mental, bukan. Yang kita nak bincangkan pada petang ni lebih kepada apakah mungkin ciri-ciri atau tanda-tanda yang mungkin kelihatan di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin kita perlu memikirkan sama ada individu itu okey ke tidak okey ya. So kalau dia ni ada banyak sakit yang tak dapat kita dapat jawapannya, aches and pains that are unexplained, mungkin juga salah satu tanda atau simptom. Kalau dia mengatakan bahawa kehidupan dia tidak bermakna dan sering dia melibatkan isu ini, ataupun mungkin dia ni jenis yang positif tapi tiba-tiba dia berubah angin, mengatakan bahawa dia ni rasa macam hidup dia tak bermakna, maka kita mungkin hendak bertanya lagi. Kalau dia ni menggunakan dadah dan sebelum ni tak pernah menggunakan ataupun merokok dengan tiba-tiba dan banyak pula tu, maka wajar untuk kita bertanyakan kepada rakan kita sama ada dia ni okey atau tidak okey. So inilah antara beberapa simptom-simptom yang mungkin menunjukkan bahawa individu itu mengalami isu ya. Kalau untuk warga senior pula, ibu bapa kita ataupun mungkin uncle, auntie kita ya, kalau dia ni dah mula selalu lupa ataupun perwatakan dia berubah, ataupun kadang-kadang dia ni nampak macam confused, ini satu tanda ya. Kalau untuk anak muda pula yang mengalami masalah seperti ini juga pun satu tanda juga. Tapi kalau warga senior, kita lebih memikirkan sama ada individu ini mempunyai ataupun mengalami masalah nyanyuk contohnya. Kalau dia ni yang jenis peramah tapi tiba-tiba suka bergaduh, ataupun dia punya dia ni jenis yang tak selalu bergaduh tapi tiba-tiba berubah ya, suka bergaduh dengan keluarga atau kawan-kawan, ini pun salah satu simptom atau tanda yang mungkin kita nak lihat. Perubahan mood yang mendadak, dan of course dia nak mula masuk kepada tanda-tanda yang lebih biasa kita dengar. Contohnya kalau dia ni bercakap seorang diri ataupun mengutarakan bahawa dia mendengar suara-suara halus, ataupun mungkin dia berbincang dengan anda bahawa dia ada idea-idea yang kita rasa macam tak bernas, tak logik pun ada, tak bernas pun ada, dan dia ni mungkin mengalami isu juga. Yang kita nak yang kita selalu takutkan adalah jikalau individu itu mula mengutarakan bahawa dia hendak mencederakan orang lain ataupun dia akan mencederakan diri sendiri. So bila ada individu yang mengatakan seperti ini, janganlah kita pandang remeh
Ini adalah antara satu simptom atau tanda yang sangat penting yang perlu kita peka, ya. Dan of course kalau kita lihat dari segi dia punya performance kerja ataupun performance pembelajaran merundum dengan agak dahsyat, maka ini pun salah satu tanda bahawa mungkin rakan kita ataupun anak-anak kita mempunyai masalah di luar sana. So terutama kepada mereka yang mendengar ni, yang mungkin ada bos-bos kat luar sana tu, kalau nampak you punya employee ataupun rakan-rakan sekerja, dia punya performance nampak semakin lama semakin merundum dan macam tak ada sebab musabab kenapa sepatutnya benda ini berlaku, maka tanyalah kepada individu tersebut sama ada dia ni mempunyai masalah di rumah ataupun mungkin masalah di tempat kerja. Kerana kalau individu itu mempunyai masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental, mungkin dia akan menunjukkan simptom-simptom ataupun tanda-tanda sedemikian, ya. So inilah antara beberapa tanda-tanda yang mungkin kita dapat lihat di kalangan rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita. So sekarang ni masuk kepada apa yang kita boleh buat. What can we do to intervene, ya? Yang ini saya rasa lebih kepada isu yang kita nak bincangkan, dan juga saya akan cuba untuk mempercepatkan sedikit ceramah ini supaya kita ada lebih masa untuk bertanyakan akan Q&A yang kita dah terapkan tadi, ya. So apakah yang kita boleh buat? So yang penting, yang pertama adalah sekarang ni kita ada satu kempen, mungkin dah lupa kawan-kawan kat luar sana, Let's Talk Minda Sihat. Dan yang paling penting, talk tu T-A-L-K ada makna dia sendiri, ya. Apa yang kita boleh buat untuk rakan kita? Yang pertama, kalau kita mempunyai masalah ataupun mempunyai rakan yang bermasalah, cakaplah kat dia supaya dia boleh memberitahu isu itu kepada rakan yang dia percaya, ya. Talk. T adalah tell someone that you trust about your problems, ya. Yang kedua, A adalah ask for help atau tanyalah bantuan atau mintalah bantuan, ya. So A adalah mintalah bantuan. L yang kita akan bincangkan lebih sikit lagi adalah listen without judgment atau dengarlah tanpa prejudis. Kita akan lihat nanti salah satu teknik untuk mendengar, iaitu dipanggil active listening, dan apakah kriteria-kriteria di dalam active listening yang kita boleh buatkan, ya. So L ni khusus untuk mereka yang dipercayai, rakan-rakan ahli keluarga yang ingin dijumpai, ya. That means the person approaches you. Maka individu itu kalau boleh dengarlah tanpa prejudis. Dan yang saya rasa paling akhir sekali adalah K, know where to seek help. Tahulah di mana untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Tak guna kalau kita menjadi satu telinga yang bagus untuk dengar, tapi bila kita nak sumbangkan bantuan tak tahu nak pergi ke mana, ya. So carilah di mana bantuan yang sedia ada, dan saya pun dah letak sedikit kat bawah ni, dan juga kita akan lihat nanti ada lagi banyak lagi beberapa tempat-tempat yang mungkin membantu kawan-kawan untuk membantu kawan-kawan yang lain, ya. So TALK, ya. Tell someone that you trust your problem. A, ask for help. L, listen without judgment. And of course K, know where to find help, ya. So inilah antara beberapa tips khusus untuk kita membantu. Mari kita tengok lebih detail sikit lagi, ya. So yang pertama tu kita kata kat sini, untuk kita menjadi satu individu yang membantu individu yang lain, yang pertama kita perlu memahami isu yang diutarakan. Itu sebab saya daripada mula lagi dah memberitahu akan definisi penyakit mental dan juga memberitahu anda semua beberapa penyakit mental yang sedia ada di luar sana. Supaya kalau kawan-kawan kita mendengar individu itu mengatakan dia ada bipolar, ataupun dia ada murung, ataupun dia ada gelisah, ataupun dia kata bapak dia ada penyakit nyanyuk dan dia sedang resah memikirkan pasal masalah tersebut, maka anda bolehlah menunjukkan reaksi wajah yang sesuai, dapat memberikan kata-kata yang sesuai, ya. So express your concerns untuk isu individu tersebut. Biarlah mereka rasa bahawa mereka didengari. Janganlah kita pelekehkan simptom tersebut. Mana ada engkau ada masalah bipolar, contohnya, ataupun semua orang murung lah.
contohnya. So benda-benda macam ni tidak membantu kerana dia tidak menunjukkan bahawa anda sayang akan kawan anda itu, ya. So express your concerns. Yang kedua adalah show your support, atau tunjuklah bahawa anda ni dah express concern tersebut. Lepas tu tunjuklah bahawa anda sincere ataupun memang tulus dengan ikhlas, ya, bahawa kita memang nak membantu. So antara beberapa cara-cara untuk kita membantu selain daripada mungkin bertanyakan khabar adalah dengan bersama dengan individu tersebut. Contoh dekat ahli keluarga yang mengatakan bahawa dia resah, just being there for them helps, ya. Berada bersama sudah memadai, ya. Kalau individu ingin berkata-kata ataupun bercakap, kita dengar. Kalau dia cuma nak kita duduk dan bersama dengan dia, itu adalah salah satu cara untuk kita membantu dia untuk menunjukkan sokongan kita kepada dia, ya. So yang kedua adalah show your support, ya. Yang ketiga adalah pilihlah masa dan tempat yang sesuai. Kalaulah kita lihat member kita dah resah, kita nak bantu, janganlah kita tanya dia soalan-soalan sensitif di halayak ramai. Ya. Contohnya kalau individu itu di tempat kerja, janganlah kalau ada ramai orang boleh dengar kita bertanyakan khabar isu sensitif. Contohnya nampak macam murung bro. Lepas tu semua orang boleh dengar dan dia akan lihat kepada rakan anda ini. Tentunya tak sesuai untuk rakan anda dan untuk meluahkan isi hati dia. In fact, kadang-kadang boleh jadi macam satu sindiran kepada individu tersebut, di mana walaupun kita mungkin dah tunjuk concern, nak tunjuk support, tapi tak sesuai. Keadaan dan masa tak sesuai. So kalau boleh tu, bawalah dia ke tempat yang lebih mungkin senyap sedikit atau sunyi, ataupun yang tak ada ramai seorang supaya dapat satu perbincangan yang lebih private, yang lebih sulit. So choose the right time and also place. Kalau member nampak macam nak menangis, janganlah apa dia panggilnya, masa tu pula nak tanya semua soalan, ya, contohnya, because member tu dah beremosi. So kalau nak tunjuk concern pun dan nak tahu apa ceritanya pun, berpada-padalah mengikut situasi semasa, ya. Saya juga banyak dengar daripada pesakit bahawa kadang-kadang kawan dia tu memang ada tunjuk concern, tapi dia punya concern tu dikatakan macam melampau. Dia nak tahu pada masa itu juga ada member tu masa tu belum lagi bersedia untuk membincangkan. Dia nampak, dia dah baru cakap, yes I have a problem. Lepas tu member dah tanya 10 soalan. Member seorang lagi ni yang ada masalah ni belum lagi ada masa ni untuk meluahkannya, ya. So of course choose the right time and place supaya kita dapat membantu rakan tersebut. Dan yang keempat ini adalah dengar, listen. So kita selalu katakan bahawa kita ada satu mulut, dua telinga, ya. Dan sepatutnya kita lebih mendengar daripada berkata-kata. Tapi seperti kita tahu bahawa kebanyakan kita lebih suka untuk bercakap daripada mendengar. So yang penting ni, nak dengar ni pun salah satu skill. So saya akan memberi sedikit masa kat sini supaya kita dapat melihat skill tersebut, ya. So antara satu aktiviti yang sangat penting adalah active listening. So active listening inilah yang dilakukan oleh rakan-rakan kita di Befrienders, ya. Di mana apabila anda menelpon untuk meminta bantuan tersebut ataupun ahli keluarga meminta bantuan tersebut, mereka ini lebih kepada active listening. Supaya kawan-kawan kat luar sana taklah bercakap-cakap dengan dinding seorang-seorang contohnya, ataupun bercakap dengan mungkin your teddy bear, ya. Ini selalu menjadi case, ya, di mana mungkin memerlukan bantuan tapi tiba-tiba cakap dengan teddy bear, ya. So at least dengan active listening tersebut, kawan-kawan dekat Befrienders tu dapat mendengar rintihan ataupun masalah individu supaya mereka rasa supported, ya, rasa isu mereka ini didengari, ya. So antara beberapa tips yang mungkin anda lakukan, yang pertama kita kena build that trust. So like I said tadi, if you are the trusted friend, then listen without judgment. Tapi skill untuk listen tu adalah active listening, ya. And then of course dari segi active listening ni kita bukan nak memberikan jawapan untuk isu tersebut. So ini yang dikata use brief verbal affirmation, ataupun kita mengangguk ataupun kita mengatakan ya contohnya,
supaya individu itu yang tengah bercakap tu dia merasakan bahawa kita ni memang mendengar apa yang dia luahkan, ya. So active listening satu skill di mana kita menunjukkan bahawa kita mendengar, dan soalan yang kita tanya tu spesifik, khusus untuk membantu kalau hendak ataupun untuk memberikan ruang supaya individu itu dapat berkata-kata lagi, ya. Antara tips lain untuk active listening adalah seperti ini. Yang pertama, mungkin kita nak menunjukkan keprihatinan kita, pay a lot of attention towards what is being discussed among our friends ni. Yang kedua, macam kita kata tadi, dan kita kata berkali-kali, withhold judgment. Jangan ada prejudis, tanggapan yang negatif ataupun apa-apa tanggapan semasa kita mendengar isu kawan kita ni. Kalau dia kata girlfriend dia lari dengan orang lain, kita dengar tanpa apa-apa prejudis, ya. Kalau dia kata bapa dia kahwin dengan lain, kita pun withhold our judgment, ya. Kalau kita dengar bahawa kawan dia ni pulaukan dia dan kita rasa macam benda ni kecil, kita pun withhold our judgment, ya. So, bila kita mendengar active listening tu, apa-apa isu yang kita nak utarakan, kita tahan dulu. We withhold that particular judgment, kita berikan dia ruang untuk dipendengar. Kita punya job masa itu adalah hanya untuk memberi sokongan dari segi mendengar rintihan rakan kita itu, ya. Kita mungkin nak reflect, kita nak rephrase atau reflect apa yang diutarakan daripada rakan kita supaya kita lebih jelas dengan masalah yang dilakukan, yang dia cuba utarakan. Dan mungkin kalau kita nak summarizekan ataupun kita nak ubah semua apa yang diperkatakan pun boleh juga. Dan kita share balik kepada individu tersebut. Because kadang-kadang dia ada banyak isu yang dia nak luahkan kita ni, kita pun dah tak clear. So kita nak kena fikirkan sedikit apa yang dia luahkan tu dan kita berikan dia balik supaya dia faham bahawa kita mendengar, ya. Kita tak berikan dia jawapan pada masa itu, kita lebih kepada memberikan dia sokongan dari segi pendengaran tersebut. Being an active ear or listener towards that friend. Apa lagi ciri-ciri atau tips yang mungkin dapat membantu? Yang kelima adalah dengan berempati. So empathy ni bukan simpati, ya. Empathy itu lebih kepada kita cuba merasakan apakah yang dialami oleh rakan kita itu. Kalau dia tengah bersedih disebabkan girlfriend dia lari lah contohnya, ya. So kita pun fikirlah macam mana kalau girlfriend kita lari ataupun boyfriend kita lari, apakah perasaan yang mungkin dialami. Kalau yang single kat sana tak ada girlfriend boyfriend tu, kita boleh bayangkan lah kalau ikut movie-movie, ya. So ini adalah antara salah satu cara untuk kita berempati. Simpati itu macam kita kesiankan dia. Mereka ini tidak mahu dikesiankan, orang yang memberitahu anda masalah mereka ini. Tapi mereka mengharapkan bahawa anda memahami apa yang mereka lalui. So empathy adalah satu cara ataupun yang kita boleh membantu, ya. Yang keenam adalah untuk clearing misconception, maknanya jangan kita assume ataupun jangan kita bersangka buruk atau baik pada individu tersebut. Lebih baik kita memahami dengan jelas apa yang diperkatakan, ya. So kalau bahasa Inggeris assume tu, kalau kita assume is making an ass of you and me, ya. Kalau tak tahu yang ass tu adalah donkey, so basically making a donkey out of you and me. So penting untuk kita supaya tidak apa dipanggil ni assume akan isu yang diutarakan oleh rakan atau ahli keluarga kita. Baik lebih yang kita kata tadi lah, baik kita clarify, ya. Clarify isu tersebut supaya jelas, ya. Jangan bila kata kawan saya, kawan tu yang mana satu, ya. Jangan kita assume Ahmad yang membawa masalah rupanya Arif, ya, contohnya. Kalau kita assume, kita dah label Ahmad, rupanya Arif yang diperkatakan, contohnya. So jangan kita nak assume, baik kita jelaskan semua intipati cerita tersebut. Dan lepas itu kita mungkin mahu membantu dengan memberikan sokongan. So bila kita nak offer for help ni pun penting juga, ya. Kita jangan melulu memberitahu ataupun nak memberi nasihat kepada individu tersebut.
Macam saya katakan tadi, mereka ini mungkin bila dia datang kepada anda untuk meminta sokongan, dia cuma mungkin memerlukan sokongan moral ataupun sokongan a shoulder to cry on ataupun mungkin sokongan telinga sahaja actually. Dia tak adalah anda memberikan dia nasihat. Tapi kadang-kadang kita rasa kita boleh memberikan nasihat. Boleh, tetapi kita minta kebenaran dahulu, ya. Bila dah habis dengar tu, dan kita pun dah mentelaah apa benda yang dia beritahu kepada kita pun fikirkan boleh bantu ni. Kita tanya kepada dia balik. Thank you for sharing. Terima kasih kerana memberitahu saya semua isu ni. Saya pun tak sangka rupanya ada banyak masalah, ya. Kalau boleh izinkan saya untuk memberikan pandangan, ya. Kalau dia kata saya tak nak pandangan, kita hormati keputusan tersebut. Ini sangat penting ni. Kalau kita bincang dengan ramai pesakit kat luar sana, mereka faham bahawa kawan-kawan dan juga ahli keluarga memang nak membantu. Tetapi kadang-kadang mereka sakit hati bila kawan tu terus memberikan nasihat yang tidak macam dia ni dah berkobar-kobar nak beri nasihat tu. Dia macam tak mendengar apa yang dikatakan tadi. Yang sering kita dengar yang lebih positif adalah bila kawan tu dia tak memberikan bantuan tetapi dia dia nampak sangat dalam dengan cerita yang diberikan tadi, ya. Tapi kalau kita memang ada kepakaran ataupun kita ada maklumat yang dapat membantu kawan kita, boleh kita bantu tapi mintalah izin, ya. So macam kata tadilah, so sometimes kita ataupun macam kita kata tadi juga, the time and place. Mungkin kali pertama kita jumpa dia tak sesuai untuk memberitahu mana dapat bantuan. Mungkin hari esok bila dia nampak lebih tenang, kita beritahu dia bahawa contohnya saya semalaman saya memikirkan apa yang anda cakap saya semalam tu. Kalau boleh izinkan saya untuk memberitahu untuk saya membantu, ya, contohnya. So kita dah minta izin juga untuk membantu pada hari yang kedua. So mungkin masa tu dia lebih tenang dan dia lebih nak mendengar apa yang kita nak katakan dan dia menghormati kita pula, kan? Kita menghormati dia, maka dia pun memberi kita kebenaran untuk memberitahu dia, contohnya. So inilah antara beberapa cara yang kita boleh bantu, ya. Dan bantuan ni pun ada banyak jenis, ya. Yang paling common sekali lah, paling kecil sekali yang kita boleh buat tu adalah at least memberitahu dia bahawa apa yang dia kata kat kita adalah satu isu yang sangat penting. Because kita memberi validation kepada isu tersebut. Orang semua mungkin akan remehkan dia punya masalah, tapi kita berlainan dengan orang, kita katakan bahawa kita mendengar masalah tersebut dan kita faham apa yang dia alami. Itu bantuan yang paling kecil sekali, ya. Bantuan yang kedua tu kita kata bahawa kita pernah dengar ada orang lain yang mengalami masalah yang sama dan mereka mendapat bantuan. Maknanya kita kata kat dia bahawa isu dia ni yang pertama kita dengar, kedua adalah satu isu yang ada orang pun ada juga masalah tersebut dan orang tu mendapatkan bantuan. So mungkin kalau kawan kita ni lebih nak mengetahui dia akan tanya bantu kat mana tu. So yang ketiga tu di mana kita memberitahu dia bahawa nama-nama yang mungkin tahu. Pernah dengar talian kasih contohnya, mungkin pernah dengar befrienders contohnya, mungkin pernah dengar pasal reframe project contohnya. So beberapa tempat-tempat yang mungkin kita beritahu dia, dia pun terfikir, dia balik rumah nanti dia fikir balik, dia Google, dia cari, dia dapat, ya, contohnya. Yang keempat tu kita bukan saja beritahu nama tempat tu, tapi kita tunjuk dekat dia mana nak cari. Contohnya kita bawa dia kepada website yang ada dekat dalam komputer kita contohnya, ataupun kita ajak dia sekali, ya. Mungkin befrienders boleh tolong contohnya. Let's have a look. So sama-sama pergi website, tengok nama befrienders contohnya dan apakah yang boleh dibantu oleh kumpulan tersebut. Yang satu lagi level ni kita bookkan dia tempat, ya. Contohnya kalau kita rasa dia ni memerlukan bantuan pakar psikologis ataupun kaunselor contohnya, kita carikan tempat dan juga kita buat the booking untuk mereka mendapatkan temujanji tersebut, ya. Dan of course yang paling lagi banyak ni di mana kita membawa individu tersebut
ke temujanji tersebut, dan yang of course yang paling optimal sekali adalah kita bersama-sama dengan dia pergi ke kaunter, buat temujanji tersebut, dan juga bersama dengan dia dengan ahli kesihatan mental tersebut untuk membantu rakan kita. So dia punya offering to help tu kalau kita tengok ada banyak ya, ada repertoire. Dengan yang penting sekali tu dia ada banyak dia punya level tu. Supaya kita yang mungkin nak tolong tapi tak tahu, kita at least beritahu nama ya. Kalau kita yang nak tolong lebih banyak sikit, kita dah cari tempat. Kalau kita yang terlebih nak tolong ni, kita bawa dia ke sana. Yang kita yang super over terlebih nak tolong ni, kita bukan saja bawa dia ke tempat kita bawa dia ke klinik, kita register dengan dia, kita bawa ke dalam jumpa dengan doktor tersebut. Ada kawan-kawan yang buat sampai level macam tu. So inilah antara beberapa cara-cara untuk membantu ya. So apakah nombor-nombor yang mungkin sesuai? Tadi saya dah tunjukkan talian kasih Befrienders dekat Kementerian Kesihatan. Mereka tengah menjalani talian sokongan psikososial terutamanya untuk isu COVID, tetapi sekarang ni semua kita terlibat dengan isu COVID, maka semua nombor ini penting. Lepas tu ada satu kawan saya dekat satu NGO ni ataupun social enterprise pun telah membuatkan satu sistem Buddy Bear ni lebih kepada kanak-kanak untuk mendapatkan sokongan kesihatan mental. So inilah antara beberapa cara untuk kita membantu, dan saya akan akhiri di sini. Mungkin ada kawan-kawan nak tanya pasal kalau kawan tak datang macam mana, itu kita boleh ambil dekat Q&A nanti. Tapi inilah beberapa cara atau tips yang mungkin boleh membantu rakan anda untuk mendapatkan rawatan. So I think kalau di sini saya akan berhenti di sini supaya Anis boleh take over ya. Okay, baiklah. Terima kasih Dr. Amir di atas pembedaran tersebut. Memang sangat spesifik, Doktor. Jadi kita akan masih lagi bersama dengan Dr. Amir bagi sesi yang seterusnya, iaitu sesi kajian kes. Jadi dalam sesi kali ini saya akan bertanyakan beberapa soalan berdasarkan beberapa situasi kepada Dr. Amir supaya Dr. Amir juga boleh berkongsi lebih tips untuk cara-cara untuk kita mengendalikan situasi-situasi tertentu. Jadi tujuan soalan-soalan yang akan saya tanyakan ni adalah bagi memberi peluang kepada para penonton kita bagi membayangkan bagaimana untuk mengendalikan sesuatu keadaan dalam realiti nanti. Jadi ada beberapa senario melibatkan orang saya yang akan saya tanyakan kepada Dr. Amir. Jadi Dr. Amir, jadi ada dalam keadaan sesuatu situasi kan seperti tadi kita lihat beberapa antara petanda-petanda bagi mungkin rakan kita ada masalah kesihatan mental kan. Contoh saya perasan kawan baik saya selalu dah jarang bercakap dengan saya, dia selalu penat kan. Jadi saya pun pergi mendekati dia tapi dia punya alasan aku cuma penat je. Jadi macam mana kita semua nak membezakan antara petanda antara penat yang biasa dengan mungkin tanda awal depresi. Sebab kadang-kadang kata pepatah kan, pencegahan itu lebih baik daripada mengubati. Jadi macam mana nak mengenal pasti titik pengenalan tu supaya orang kita sebagai orang sekeliling ni tak terlambat dalam mengenal pasti petanda-petanda macam tu, Doktor. Wow, soalan yang susah betul Boleh Doktor, boleh. So biasanya dia ikut situasi di mana kalau biasanya dia punya simptom atau tanda-tanda ni tak datang yang satu saja, dia akan ada beberapa. So kalau kita bincangkan pasal isu kemurungan, salah satu simptom yang memang sering kita lihat di kalangan mereka yang mengalami masalah murung adalah berasa penat walaupun tak ada sebab untuk dia penat ya. Tetapi di samping itu juga dia akan mengalami core simptom yang utama iaitu mungkin isu depresi sendiri. Dia mengatakan sendiri bahawa dia rasa tak seronok ataupun tak happy, ataupun dia tak dapat mendapat nikmat dengan aktiviti-aktiviti yang sedia ada. Dia tak dapat enjoy aktiviti yang sedia ada. So itu core simptom yang perlu ada. Dan bila dicampurkan dengan isu penat tersebut tadi dengan simptom-simptom lain macam dia rasa rendah diri, dia rasa tak berguna contohnya, maka individu ni mengalami masalah
kemurungan, ya. Of course kalau dia tak ada benda-benda lain lah. Tapi untuk kita dekat luar tu, kalau setakat dia rasa penat sahaja, kita tak payah risaukan. Tapi kalau kita lihat member kita ni dah lah cakap dia penat, lepas tu dia dah semakin lama semakin mendidih, dia semakin lama cakap pun macam tak dengar. Saya tanya apa aku cakap ni, aku tak dengar ni. Semakin lama semakin soft kan dia punya voice tu. Kita lihat dia pun tiba-tiba nampak pun murung, dan kadang-kadang nampak kelihatan menangis seorang diri contohnya. Maka pada masa itu kita mungkin lebih ragu-ragu bahawa individu itu mempunyai isu. So maka kita dekatilah dia dan bertanyakan khabar, adakah semua okey atau tidak okey. Dan mungkin kali pertama tu dia mungkin kata semua okey, tapi kita lihat tengok situasi lah. Kalau nampak macam okey tapi tak okey, maka kita tanya lagi lah. Kadang-kadang diorang rasa sebagai beban. So bila kita dah kata aku nampak okey, aku jalan je, itu tak sesuai lah. Mungkin kita nak mendekati dia dan kita kata, if you really have a problem, maybe you want to share with me. Kalau dia tak cakap kita, mungkin kita cari kawan dia lebih dekat dengan dia. Mungkin kawan dia lebih dekat dengan dia dapat reach out to him or her ni. Macam kita kata tadi lah, might not be the right person, tapi we got the right issue. So mungkin kita akan cari kawan kita yang lebih dekat dengan dia, cakap dia, bro aku rasa macam Hazim ni macam tak okey je bro. Aku dah cakap dia tak cakap aku rasa kau dengan dia lebih close. So maybe you want to have a chat with him and ask. So mungkin Hazim ni pun datang tanya, Man aku rasa macam aku nampak tadi Amir kata kau macam tak okey bro. Kau okey ke tak kan? So dah dua orang tanya. So mungkin yang seorang lagi itu lebih dipercayai. So maka masa itulah dia akan memberitahu aku sebab aku tak okey. Dan bolehlah cerita dia. So biasanya simptom tu yang kita lihat tadi dia tak datang satu-satu, kecuali kalau dia memang ada satu simptom yang sangat jelas. Contohnya dia kata aku rasa macam hidup ni tak bermakna. Itu dah red flag lah tu. Itu tak payah nak tengok lagi, yang nak tengok ada simptom lain tu, ini dah macam oh okay, this is a big one kan. So masa ni kita dah memang kita tanya apa maksudnya tu, kita duduk dengan dia, kita dengarlah rintihan hati dia tu. Dia marah ke, dia sedih ke, dia apa dia punya isu ke, kita dengar dulu. Kerana individu yang mengatakan bahawa dia ni tak nak lagi hidup, sangat penting untuk kita mendekati dan of course kita cuba membantu. Dan kalau kita rasa kita tak mampu, kita mesti panggil untuk pertolongan supaya ada yang dapat membantu, kerana ini merupakan satu red flag lah yang kita mungkin lebih jelas ya. Jadi dalam situasi yang lain pula kadang-kadang ada berlaku sedikit kekeliruan, sebab kalau contohlah kalau saya mendekati rakan saya, kadang-kadang kita seragu-ragu, kita takut macam mungkin dia ada masalah peribadi ke apa, tetapi dia akan selalu macam tolak ke tepi. Dia akan jadi positif tiba-tiba macam aku penat biasa je, tak ada apa pun. Tapi kita mula perasan macam dia selalu ponteng kelas, dia tak boleh fokus dalam kelas, kita perasan dia datang ke kelas pun dalam keadaan yang tidak terurus, sering tak fokus. Jadi adakah rasanya kalau keadaan seperti ini, adakah itu rakan kita itu tiada kesedaran mengenai keadaan dia? Jadi macam mana kita nak, saya sebagai seorang rakan nak mengelakkan kekeliruan tu, daripada saya terus bersangka baik je ke, atau saya kena terus risau? Jadi macam mana nak mengelakkan kekeliruan tu, Doktor? So kalau saya kalau dia dengar cerita yang ni cerita tu, saya risaulah. Kawan saya ni yang mungkin top scorer ni tiba-tiba dah semakin lama macam tak begitu okey kan. Dah start menyendiri dan dia mungkin tak sedar bahawa dia ni tengah ada isu ya. So kalau dalam konteks begini sama juga, saya akan mendekati dia mungkin berkali-kali jugalah, at least 2 atau 3 kali. Dan kalau tak dapat dia, kita akan mungkin tanya kawan dia. Dan kalau kita rasa risau sangat dan kita kenal ahli keluarga dia, mungkin saya akan pergi ke level di situ juga, because kita nak obvious dah dia punya grades are dropping. Kalau kat universiti ni kita ada sistem di mana kalau dia duduk kat asrama contohnya, kita boleh approach fellow dekat college ataupun mungkin student health services because dia merupakan pelajar universiti atau pelajar asrama contohnya kalau ada lah. So this kind of system boleh membantu because mereka mungkin yang lebih berpengetahuan ni dapat pergi berjumpa dengan rakan kita ni dan bertanyakan khabar ya.
Because kalau dia dapat di assess ataupun disaring dengan awal, maka as you have mentioned, mungkin kalau dia ada penyakit yang memang serius, kita dapat tangkap awal, maka prognosis dia lebih baik. Ya. Janganlah sampai dia dah keluar, dah fail semua grade, dah nak kena tenang daripada sekolah di universiti, baru kita nak buat kisah. Masa tu dah sukar. Ya. Untuk saya pun dah suka nak kena buat surat dan sebagainya untuk meminta atau memohon bantuan daripada guru dan sebagainya untuk membawa baliklah pelajar tu ke dalam universiti ataupun ke sekolah kerana dia telah hilang ya ataupun dibuang contohnya. It can be done tapi difficult. So kalau kawan memang dah obvious nampak ada sedikit perubahan yang agak jelas, kita tanyalah because especially for students ada banyak isu yang mungkin akan menyebabkan situasi tersebut. Yang pertama of course relationship issue, di mana mungkin bicara tadi lah, frust menongging kan, girlfriend dah tinggalkan dia, boyfriend dah tinggalkan dia. So it could be one issue. Masalah kewangan contohnya, ataupun masalah bully, satu lagi isu yang sering kita dengar, ataupun masalah tak dapat tangkap pelajaran contohnya, especially kalau yang berscholarship. Masa saya dulu dalam scholarship pun selalu takut jadi the last group, lepas tu kena hantar balik Malaysia contohnya. So it's a lot of pressure for some people, especially yang mungkin tak berada, memang inilah sumber kewangan untuk dia belajar dan mungkin dia dah tengah struggle. So ada banyak isu yang mungkin. So kalau dia tak nak approach kita kerana dia rasa kita mungkin tak sesuai untuk diberitahu isu ini, mungkin rakan seorang lagi mungkin dapat bantu. Dan kalau tak, mungkin guru ataupun warden atau fellow dapat bantu. Dan kalau tak, at least kita highlight kepada pengurusan tertentu dan mungkin lecturer nampak memang grade ini dulu top semakin lama semakin turun, maka mungkin lecturer tersebut akan panggil. Kita pun pernah buat juga untuk pelajar kita di mana kita lihat dia ni top, lepas tu tiba-tiba macam down sikit, lepas tu mungkin ahli akademik yang sesuai akan panggil dan bertanya kenapa grade ni dropping kan. So dalam cara yang taklah begitu confrontational kan, nak tahu kenapa grade dia dropping. Lepas tu kita akan membincangkanlah tadi kalau ada isu dekat luar rumah dan sebagainya. Dan kebanyakan pelajar kadang-kadang akan memberitahu kita. So ada banyak cara untuk kita membantu rakan tersebut. Jadi kadang dalam keadaan seperti yang tadi doktor terangkan, kita kadang-kadang kita rasa lebih selesa bercakap dengan rakan, tetapi ada juga situasi seperti ini memerlukan remaja yang masih lagi di bawah penjagaan ibu bapa untuk memberitahu keadaan mereka terhadap ibu bapa kerana itu ada macam sedikit masalah, kata orang tu, jarak dari segi generasi kan, tentang pemahaman kepentingan kesihatan mental tu. Jadi macam mana pula dalam keadaan macam tu, rakan dah dapat sokongan daripada rakan, tetapi macam mana nak bagi tahu pada ibu bapa pula mengenai keadaan mereka. Saya rasa itu macam satu cabaran yang besar mungkin untuk remaja. Memang satu cabaran yang sangat besar, especially depending on the problem yang diorang alami. Tapi yang saya nak katakan bahawa kadang-kadang apa yang kawan dia rasa besar tu actually kalau kita yang adults dengar taklah sebesar sangat. Because of course kadang-kadang dia tak dapat membezakan mana yang besar, masalah besar dengan masalah yang tak begitu besar. Tapi kalaulah kita we get ourselves in this situation di mana kita tiba-tiba privy towards some information yang anak-anak kita memberitahu pada contohnya anak kita pula, anak orang lain beritahu ke anak kita beritahu kat kita. Ini selalu kes yang sering berlaku lah. Di mana kawan dia ni tak nak cakap ibu bapa dia tapi cakap kawan dia ni close dengan the father and the mother, dia cakap dengan kita. So now kita dah tahu masalah anak tersebut ya. So salah satu cara yang kita boleh bantu, of course yang paling elok kita kena beritahu kepada ibu bapa tersebut. Tapi kadang-kadang of course kita takut bahawa kalau kita beritahu lepas tu ibu bapa tu marah dan kita dah hilang trust anak tersebut ya. So satu cara yang kita boleh bantu, of course this is not all approved tapi satu cara kita boleh bantu is kita guna anak kita ni untuk beritahu apa yang kita rasa patut diberitahu. Contohnya beritahulah kepada ayah ibu anda kan contohnya. Ataupun kalau dikata tak nak juga,
then at least minta mungkin anak dia kata my father or my mother can help contohnya. So at least anak tersebut tu terjagalah. Tapi kalau kita dengar daripada anak kita bahawa isu dia memang berat, isu dera contohnya, memang masa tu kita memang perlu untuk mungkin it's more important that we find the help that is really needed. Contohnya sekolah ke supaya dia dapat bertindak kerana dia melibatkan keselamatan kepada anak tersebut. So even the help that kita kasih tu dia ada berperingkat juga. So kalau kita memang tahu isu dera ataupun isu yang memang kita rasa memang ini dah isu macam jenayah contohnya, kita tak boleh berdiam saja. Kita memang kena beritahu kepada yang patut. So of course dalam konteks sekolah tu guru sekolah, dan of course kalau kita rasa kita nak jadi hero, kita bolehlah terus beritahu kepada pihak berwajib. Tapi yang paling kurang pun siapa yang menjaga anak tersebut. So of course kat sekolah adalah guru sekolah tersebut contohnya. Kalau dia melibatkan ibu bapa, kalau dia melibatkan orang lain contohnya, didera, dibuli atau oleh orang lain, then of course kita approach kepada parents tersebut untuk nak beritahu bahawa kita dengar bahawa anak mereka mungkin struggling, tolong tengokkan, then of course ibu bapa itu akan bertindak, ya. Tapi itu memang kes mencabar lah kalau kena tu. Itulah, na'udzubillah, mudah-mudahan. Terima kasih Dr. Amir di atas perkongsian, memang banyak betul situasi yang berbeza. Jadi sekarang ini saya ada beberapa soalan daripada para hadirin kita. Macam banyak soalan ni Anis. Saya nak tekan. Saya dah ada yang terurus di sini. Ya, mudah-mudahan tak terlalu banyak tu doktor. Ya. Jadi yang pertama ni doktor, ada yang bertanya mengenai situasi kalau bila orang pergi bertemu dengan pihak yang profesional dalam bidang kesihatan mental ni, seperti mungkin pakar terapi, tetapi ada juga keadaan di mana mungkin mereka bertemu dengan pakar yang tidak profesional di dalam pekerjaan mereka yang mungkin mengeluarkan pernyataan yang agak menghukum keadaan klien-klien ini. Jadi macam mana bagi klien tersebut, adakah mereka perlu bertukar pakar ataupun apa yang perlu mereka lakukan kalau mereka dalam keadaan macam ni doktor? Okay, so this one ada beberapa dia punya level lah kan. So of course if you tak serasi dengan pakar ataupun ahli kesihatan perubatan ataupun kesihatan mental anda, of course the first one is you can number one get a second opinion, number two boleh bertukar dengan pakar yang lain, because walaupun diberi mungkin dalam situasi di mana anda mendapatkan rawatan tersebut, tapi kalau memang tak serasi, tak payahlah dapat rawatan dengan orang yang memang you tak boleh work with, right? So it's your right as a patient to change your doctor kalau you nak. Tapi of course dia mengikut situasi. Kerana kalau contohnya kat hospital, doktor dia satu saja, you might not have a choice untuk bertukar. Terutamanya kalau it's more to do with issue of respect ataupun style. Yeah. Tapi kalau of course ada contohnya kata-kata kesat dan sebagainya, itu lain. Itu dah kira macam isu yang lebih berat, di mana a complaint can be done, and of course semua hospital dia ada dia punya tempat complaint tu, you can make a complaint kepada yang pihak berwajib lah. Tapi ini lebih kepada isu mana kita pergi jumpa doktor tu ataupun kita jumpa kaunselor ataupun psikologis terutamanya, dan kita rasa apa yang dikatakan tu mungkin tak sesuai ataupun cara dia bertindak kita mungkin kita tak begitu senang, so we don't feel comfortable with that person. So sering kita dengar dia macam pergi kali kedua, pergi kali ketiga, memang tak boleh work with this person. Mungkin kita nak beritahu kepada doktor atau tersebut bahawa we just cannot work with him. So kalau boleh tak dia tukar kepada orang lain, because sometimes it's just a style. So kita harap bahawa doktor tu dia memahami ataupun kaunselor tu memahami, maka dia akan rujuk kepada pakar yang lain. Kita tahu ramai orang kat luar sana dia punya personality pun berbeza. Pakar dia pun berbeza-beza personality. So kadang-kadang ada yang suka yang diam, ada yang suka yang bercakap, ada yang suka yang kelakar, ada yang tak suka yang kelakar. So yang tak suka kelakar, kalau dapat kelakar, of course dia tak ngam kan. Member nak buat joke, seorang lagi tak dengar joke. Tak sesuai. Ya? Tak sesuai contohnya. So kalau dia jumpa dengan pakar yang memang tak suka buat joke, dia pun tak suka buat joke, okey lah. Contohnya ya.
So some doktor memang dia sepatah-sepatah dia punya soalan contohnya. Lepas tu dia punya rawatan pun sepatah-sepatah. Dan hamba Allah ni dia nak berbincang. So mungkin tak sesuai contohnya. So of course this is a personality issue. So untuk isu psikiatri ataupun isu psikologi dia berbeza dengan macam kawan saya dekat perubatan di mana memang dia boleh bertukar-tukar doktor. Dan biasanya tak ada isu sangat. Datang darah tinggi jumpa Dr. A, datang rawatan susulan Dr. B, rawatan susulan ketiga Dr. C. Dia masih okey lagi. Tapi untuk psikiatri lain, dia dah datang untuk rawatan Dr. A, datang Dr. B, dia dah bengang dah. Because dia punya sesi dah dekat 45 minit. Lepas tu Dr. B tak tahu menahu apa cerita kenapa sakit ni. So dia mungkin akan tanya. So kadang-kadang memang dia akan cuba carilah doktor ataupun psikologis yang akan bersama dengan dia all the way. So kalau you dah dengan dia all the way tapi you memang tak boleh gel, I think it's best that you change your doctor lah. Ataupun you bincang. Of course if you have a better relationship, mungkin you boleh bincang dengan doktor you. Kita pun pernah ada juga kes di mana sakit kata memang kita tak boleh bekerjasama. Ataupun kita kata kat dia, kita dah cuba tapi macam kita tak kerjasama, maybe a better person that can help is Dr. B contoh dia. So kita pun rujuklah pada Dr. B. Because to me personally it's nothing personal. It's about getting you well. It's also about trust and it's also about not wasting both our time. So kalau kita dah memang tahu kita tak boleh bekerjasama, then better kita get somebody else that we think can help this person better. Jadi dia Pak kata tu komunikasi kena dua hala lah dan boleh ada keserasian tu pun boleh ada juga. Jadi doktor, macam apa pula pengalaman bagaimana pula untuk kita membantu orang yang mungkin ada masalah kemurungan tetapi disebabkan oleh cyberbullying? Pernah tak doktor menguruskan kes-kes seperti itu? Banyak. Sekarang banyak. Ni, banyak. Dan sekarang ni kalau ibu bapa kat luar sana, jagalah internet time anak anda ya. Because cyberbully kat luar sana tu dia macam-macam sekarang dia punya cara. So of course cyberbully pun ada juga. Biasanya untuk isu cyberbully ni dia kita punya bantuan tu akan berlaku apabila individu itu mengalami simptom-simptom dan biasanya adalah simptom murung ataupun gelisah. So of course the first way to stop cyberbullying is to stay off the internet. Kita tahu dari segi kajian pun menunjukkan bahawa mangsa cyberbully adalah mereka yang mempunyai banyak masa di internet. Of course, the more you're on the internet, the higher the likelihood of you being cyberbullied. The more information you give, the more likely you're also going to be cyberbullied. Contohnya. So kalau nak internet pun janganlah kasih banyak sangat maklumat peribadi because ini akan menyebabkan isu cyberbully. Yang ketiga, of course, dari segi laman social media yang digunakan. Contohnya kalau yang tak tahu Twitter contohnya kadang-kadang can be quite hostile so this is another place that sometimes of course all social media is the same, they have the same risk, tapi there are some places yang lebih potensi tinggi macam banyak live one on one fast paced kind of interactions. Tersalah cakap, lepas tu satu member bully dia, lepas tu satu kaum datang nak bully dia, member pun dah kena cyberbully contohnya. So these are just some of the places lah. So kalau ada isu cyberbully ini, of course yang kita nak bantu tu kepada mereka yang dibuli. Biasanya dia akan ada simptom dan masa tu kita bolehlah beri nasihat kepada dia kalau diizinkan dengan tips-tips yang tadi itulah. Jadi tadi pula saya ada tanya juga lebih awal mengenai macam mana nak mengatasi kekeliruan. Ada yang bertanya kepada doktor ni bagaimana nak membezakan attention seeker dengan rakan yang selalu bercerita benda yang sama. Adakah rakan yang kita rasa ni attention seeker ni perlu diberikan bantuan kesihatan mental ataupun tidak. Jadi bagaimana kita nak mendekati rakan-rakan seperti ini doktor? Ini satu soalan yang selalu diutarakan dekat saya selalu husnuzon bahawa individu itu mempunyai isu dan saya rasa kepada rakan yang mungkin dah tak sanggup mendengar tu beritahulah kepada rakan yang selalu bercerita benda yang sama tu untuk mendapatkan bantuan. In fact baru tadi saya jumpa satu pesakit di mana
mungkin dia mengutarakan cerita tu berkali-kali dan kawan dia pun 2-3 kawan yang berlainan mengatakan kepada dia bahawa mungkin that person needs help dan akhirnya dia datang ke depan untuk meminta atau memohon bantuan, dan bila kita saring ni memang dia ada isu yang perlukan rawatan. So kadang-kadang kita rasa dia attention seeker tapi memang dia ada isu yang sangat jelas. Of course dekat luar tu pasti ada yang mungkin menagih banyak validation daripada rakan-rakan yang lain, itu tak boleh buat apa-apa lah. Tapi kat saya sebelum kita pass judgement macam kita tadi, sebelum kita pass judgement ataupun berprejudis kepada kawan kita ni disebabkan oleh apa yang kita pernah dengar orang kata pasal dia ni. Kadang-kadang dengar kan macam Anis ni orang cakap macam-macam, betul tiba Anis datang jumpa kita, Allah aku dah datang, dia datang dah ni kan. Kata dia attention seeker, tapi padahal bila kita dengar mungkin ada isu yang macam relevan, tapi bila kita dah dengar member semua kata Anis macam ni, so bila Anis datang berjumpa kita because orang semua tak dengar dia ni, lepas tu kita pun tak hiraukan dia, dan mungkin dia kalau dia ada masalah yang benar-benar memerlukan rawatan, kita dah miss the opportunity. So to be safe, kalau ada individu ni dia berceritakan isu yang sama tu, maybe they need help. So better just to refer them. Lagipun bila kita refer them, kita tak perlu dengar. Kan kita dah refer dia kepada macam Dr. Ami, terpaksa Dr. Ami mendengar. Itu apa cara yang selamat lah mendapatkan rawatan ya doktor. Ni juga ada yang bertanya kepada doktor, macam mana pula kalau keadaannya kita mengenal pasti rakan kita ada mungkin masalah kemurungan tetapi mereka sangat takut untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan rawatan. Mungkin stigma lah, masalah stigma kot mungkin doktor. Jadi macam mana kita sebagai orang sekeliling ni nak membantu push? Kan push sangat macam memaksa pula kan doktor? Macam mana pula? Yeah, so this is a very good question dan saya pun lama juga memikirkan cara ni. So beberapa cara atau tips yang saya gunakan sendiri untuk rakan-rakan ataupun untuk ahli keluarga yang memohon bantuan yang sama. Yang pertama saya buat cara pasif. So satu cara pasif tu macam contohnya dah tahu ada reframe project ni, kita forward kepada dia contohnya this particular session. We don't say anything, we just forwarding it to them. We think that we just write that I think this might help. Habis itu kan. We didn't ask them to go, we just passing it across. So they might look at it, they might decide they want to come on board. So antara beberapa cara lain juga macam podcast lah. So macam saya buat podcast dulu pun atas tujuan yang sama actually. Kalau you tengok podcast yang saya buat dulu, dia banyak kepada benda-benda am. Dan biasanya kalau ada rakan-rakan yang mempunyai masalah tapi dia tak nak datang ke depan, tak dengar, biasanya saya just pass ataupun minta ahli warga pass this particular podcast. So kalau dia nak dengar, dia boleh dengar, dia tak dengar tak apa. Pasif. Tapi biasanya dia orang akan intrigue dan dia mungkin akan dengar seketika. Kalau dia membantu, alhamdulillah. Kalau tak membantu, itu satu ikhtiar lah, satu cara kita dah cuba. Ya. Of course, moving forward dengan cara ni is to just literally share with them that they might need help. Again, ni dah jadi aktif ni, kita dah datang kat dia, kita kata I think you need help. So mungkin dia akan dengar, mungkin dia tak dengar. Tapi the more people share with them that they might need help, the more likely that they are going to think that they might need help and they will come for help. Kalau yang perlukan bantuan tapi memang tak datang, kita akan jumpa dia juga dekat sistem kita kerana dia dah mungkin akan betul-betul sakit dan sadly memerlukan rawatan untuk isu dia. So these are some of the ways yang kita lakukan kepada mereka yang mungkin kita rasa memerlukan bantuan tapi tak nak datang ke depan. Itu satu cara yang baik, cara pasif apa-apa pun yang penting membantu juga kan doktor. Jadi ada juga yang bertanya pada doktor, adakah masih lagi dikira depresi kalau individu itu cuma ada 2-3 simptom sahaja? Sebab ada yang bertanya ni, that person has been unemployed by choice for over 1.5 years, living on depleting savings and has no interest to get a job. The person was gainfully employed for 15 years until resign by choice. Tiba-tiba berhenti kerja lah kot ni, about employed for 15 years until resigning by choice prior to the current unemployed period.
um, macam ni kira masih kemurungan ke macam kita rasa macam tiba-tiba je dia jadi macam tu. So bagaimana doktor kalau keadaan macam ni? Saya pun tak tahu kerana saya tak jumpa orang tersebut. Uh-huh. So to me, if you feel that this person has something about them, then maybe get them to be referred. Because susah kita nak membaca isi hati individu tersebut. So if you feel very concerned about this particular individual, then get this person to be seen by somebody lah. So that at least they can get assessed to see whether they have a mental health issue or not. Baiklah, jadi doktor ada juga yang bertanya, pesakit mental seperti skizofrenia, anoreksia kadang-kadang perlu dirujuk kepada pakar. Tetapi kalau dalam keadaan pesakit yang menyalahgunakan bahan, kadang-kadang mereka malu untuk tampil mendapatkan bantuan sebab satu, takut kena tindakan undang-undang, kedua, risau stigma masyarakat kepada keluarga dan diri. Bagaimana pendapat doktor dalam isu begini kalau sudah melibatkan undang-undang? Bagaimana keadaan tersebut, doktor? So kita tahu bahawa kalau isu contoh dengan jenazah tu yang probably this is what was being discussed, apa yang diperkatakan dalam sesi counselling itu it's PNC, private and confidential. So we are not police, we are not authorities. Our job is not to hukum. Our job is to help. So the first step is actually reaching out. Reaching out is the first step. So kalau dah reach out tu, reach out kepada yang bertauliah. Yang penting tu kena cari yang bertauliah. Because yang tak bertauliah tu dia tak ada any apa panggilnya macam body yang menjaga dia punya professionalisme. So kalau bertauliah tu dia professional, and all professionals in health will hopefully treat you with respect, and whatever is discussed is private and confidential. So I think the most important thing is to reach out to the right people, and hopefully when we see you, we'll be able to help you. Tetapi ini pun satu isu yang sangat penting di mana even for psychiatry pun risau bahawa majikan akan tahu, risau bahawa sekolah akan tahu. Apa yang dibincangkan antara anda dan doktor anda tu sebenarnya tak boleh keluar daripada bilik tersebut. Satu kesalahan tu. So itu yang pertama tu, that trust needs to be instilled. So don't be afraid to talk to your doctor inside the room, because hopefully that person follows those particular values and whatever is discussed. In fact, kalau individu tersebut tu katakan umur dah 25 tahun dan dia memang kata yang I don't want my family to know contohnya, which is another issue kan, then the family won't know. Because you're of age that we respect what you have shared with us, kecuali kalau dia melibatkan nyawa. Right? Kalau for example you tell me that you want to hurt yourself, this is different, totally different game. Tapi kalau it's about your drug use, your sexuality, other issues that are quite personal to you that you don't want anybody else to know, then you'll be respected that nobody else knows. So even if you call your family sekalipun untuk perbincangan, the things that are not that you didn't consent in sharing will not be shared theoretically, because it's out of the respect of that private confidential session. It's all about privacy and respect. Ada yang bertanya, how can schools better educate students about mental health? Apakah peranan sekolah dalam isu pendidikan tentang kesihatan mental? Bagaimana schools can be better at that, doktor? So yang pertama, semua sekolah ada guru kaunselor. Dan guru kaunselor ini dia memang kerja dia sepatutnya counselling dan bukan mengajar, in fact. So ratio ni 1:500. So it's quite a good amount lah. Tapi yang saya rasa mungkin yang kita patut try to push adalah untuk especially kanak-kanak especially adalah cara untuk how to react to their emotions, or how to even express their emotions. Because I think that is what we lack in among our children. In fact, some international schools dah buat dah mengenali perasaan marah, perasaan sedih, perasaan gembira, supaya anak tu dia lebih mengetahui emosi tersebut,
So dia lebih tahu untuk how to react to that emotion. Kalau marah nak buat macam mana, kalau sedih nak buat macam mana contohnya. I think that one is what we do not have or we lack in our schools, and I think this is what we need to try to instill. Isu penyakit-penyakit ni semua boleh, tapi budak-budak ni dia orang tak faham. Yang lebih penting adalah apa emosi yang saya rasa ni dan macam mana saya nak mengeluarkan dia dengan cara yang positif. You know, kalau tak nanti dia akan mencederakan diri dia sendiri, tak tahu macam nak react to that particular emotion. Betulnya. Itu yang macam isu cyberbullying kan, budak-budak yang kena cyberbully dia rasa tertekan, dia rasa malu, dia rasa sedih, dia tak tahu perasaan tu, dia tak tahu nak buat apa, maka mungkin dia akan melakukan benda yang kita pun tak sangka. Bila kita tanya kat dia, dia tak tahu, they thought this is how you're supposed to react towards this emotion. So I think it's good if schools can actually start teaching this, because some of the international schools memang dah mengajar cara untuk express emotions ni. So it's about healthy self-expression, mendidik pelajar bagaimana to expresskan diri mereka secara sihat. Jadi doktor ada yang bertanya, sekiranya seseorang merupakan seorang yang sangat positif setiap masa, selalu senyum, aktif, sentiasa bercakap, tetapi apabila bersendirian akan berubah jadi pendiam, pasif, sentiasa penat, selalu tidur. Macam karakter sentiasa berubah. Adakah itu salah satu simptom yang membawa kepada masalah mental? Saya pun tak begitu pasti, tapi definitely there's something going on that person. So kalau kita tengok there two sides of the coin, satu, there is a possibility that this person is putting a front, that they actually have other issues, macam kita selalu kata lah. Just respect and be kind to everybody because you don't know what problems they're having at the back kan. Tapi on the other side, memang kita tahu ada segelintir orang ni memang dia ni macam introvert sikit, tapi because the world is more extrovert, dia nampak macam extrovert tapi dia lebih introvert. So bila in his private time, dia lebih suka menyendiri, not talking, not active. Just wants to rest. Tapi when he or she is asked to perform, as in go to work dan sebagainya, this person is a different person. So that's a normal trait for some people. So like I said, that's why I kata I tak tahu, because I tak sure kalau dia ni macam ni ke, dia ni macam ni. Tapi yang macam ni pun ada isu, yang macam ni pun boleh dikatakan ada isu dia juga. Macam itu kira masalah kepada perubahan sikap ke? Tergolong juga? Apa yang saya katakan bahawa mungkin kalau dia jenis yang memang introvert tapi dia rasa untuk dia nak naik, dia kena jadi macam extrovert, so dia macam berlakon lah. Ya? Dia sebenarnya tak ada masalah pun, cuma dia introvert, dia lebih suka menyendiri, so itu normal lah untuk dia nak naik kepada dia punya whatever, dia punya agenda yang dia ada. Tapi samping itu juga, kalau kita memang kenal orang ni memang jenis yang hyper dan juga aktif dan sebagainya, tiba-tiba dia macam down, perubahan yang agak ketara, itu mungkin tanda-tanda bahawa individu itu mengalami satu masalah. Of course kalau kita lihat dari segi bipolar mania, maknanya individu ni normal, tiba-tiba boom, jadi excitable gila-gila untuk seminggu dua, lepas tu crash, that is a totally different story altogether lah. Jadi kita ada soalan terakhir tu doktor. Ada yang bertanya, a child is currently doing self-harm. A mother was so afraid to see a psychiatrist. She is so afraid that it smeared her daughter's future, takut merosakkan future anak dia, and that will be in her daughter's record forever. How can she handle this scenario? Adakah itu realitinya doktor? Tidak. So again, ahli kesihatan mental banyak. So kalau tak nak jumpa psychiatrist, tak apa. Ada kaunselor yang bertauliah dan juga ada clinical psychologist yang bertauliah. Mereka pun kadang-kadang tak berada di hospital pun. Ya. So that's one option that they can go. Yang kedua tu ada juga psychiatrist di private yang mungkin you pergi pun orang tak tahu pun. Tapi rawatan dapat didapati. So that's another option that you can use as well. Then I think the most important thing is that which is more important, the life or the future kan? Of course it's going to be the life. Kalau the life tak ada, the future is not there. So it's better to be safe than sorry lah. Janganlah kita kerana isu status dan sebagainya kita mengelakkan daripada mendapatkan kawan kita atau anak kita bantuan yang dapat membantu dia untuk hidup lah basically.
disebabkan oleh stigma tersebut. So we are doing a lot of big campaigns, dan dekat sinilah saya rasa yang amat mulia Tengku Iman membuat kempen anti stigma kesihatan mental kerana nak cuba membenteras stigma-stigma seperti yang kawan kita tanyakan tadi itu. So if she can be the face of mental health and mental illness, and she's a royalty, what about all of us yang we shouldn't think about our ranks. We should really look about how to find that help that we need for our friends and family so that they can live happy, fruitful lives. Betul tu. Itu bermakna penjagaan nyawa itu lebih penting daripada penjagaan status yang kita semua perlu hidup. Jadi terima kasih banyak doktor di atas perkongsian doktor sebentar tadi sudi untuk menjawab persoalan kita semua. So terima kasih sekali lagi doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Mungkin kalau anda ingin nak bagi tepukan kepada doktor kita. So terima kasih banyak-banyak. Thank you very much, everybody. Ya, sama-sama doktor. So, saya ingin memberikan peluang pada kali ini kepada para penonton untuk berkongsi pendapat anda mengenai webinar kita pada malam ini. Jadi kita ada feedback form. Kalau mungkin pihak di Reframe Project boleh tayangkan. Ya, borang maklum balas untuk anda isi maklum balas kita dengan mengimbas kod QR yang tersedia di skrin anda. Jadi anda boleh ambil masa untuk scan, ada link juga rasanya dekat chat box. Ada untuk anda berkongsi pendapat anda mengenai webinar kita pada malam ini. Harap anda semua berpuas hatilah. Jadi saya boleh bagi dalam beberapa minit. Ambillah masa. Jawablah maklum balas tu. Mungkin untuk kita terus memperbaiki untuk majlis-majlis yang akan datang, webinar, sebab ni yang pertama pada tahun ni. Jadi kalau anda nak lagi webinar daripada di Reframe Project, bolehlah isi. Manalah tahu ada benda-benda baru yang kami boleh buat untuk anda. Akan jemput lebih banyak panel mungkin selepas ini, join dengan Dr. Amir kan. Ajak Dr. Amir lagi insyaAllah. So mungkin selepas webinar ni pun jangan terus keluar sebab pihak pengurus penganjur pun nak ambil gambar lah bersama-sama dengan kita semua sekali untuk satu kali, dua kali boleh senyum untuk kita semua kan, buat kenangan lah selepas webinar ni habis nanti. Jangan terus keluar kan, nak ambil gambar juga. So anda sudah isi, boleh ambil masa lagi sebab sekejap lagi kita akan menjemput pengasas di Reframe Project. Amin. Jadi okey, baiklah para penonton sekalian, saya akan teruskan kepada sesi yang seterusnya untuk menjemput pengasas di Reframe Project untuk beliau memberikan sepatah dua kata ucapan terima kasih mungkin kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Ingin saya persilakan Cik Syazvini Naidu untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada anda semua. Ayuh kita persilakan. Salam sejahtera semua. Saya Syazvini Naidu, merupakan pengasas bagi The Reframe Project. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Amir kerana sudi menjadi pencerama pada hari ini. Bagi pengetahuan semua, The Reframe Project terdiri daripada golongan belia yang meminati topik psikologi dan kesihatan mental, sekaligus berkemahuan untuk membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental melalui perkongsian maklumat yang lebih praktikal dan mudah dicerna. Antara yang menjadi keutamaan kami adalah untuk memurnikan persepsi masyarakat tentang kesihatan mental
dan pendedahan pengetahuan tentang bidang kesihatan mental bagi membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan bantuan ke pihak berkaitan dengan lebih efisien dan efektif. Kami telah menganjurkan 2 webinar sebelum ini. Pertama adalah the difference between counselors, clinical psychologists dan psychiatrists, dan kedua ialah decriminalizing suicide. Next slide. Pada tahun 2021, kami telah menggunakan sistem cycle. Cycle 1 merangkumi tempoh dari Januari hingga Mac. Setiap cycle mengambil masa 3 bulan. Pada setiap cycle, kita akan menganjurkan 1 webinar dan menyediakan info tentang salah satu topik kesihatan mental yang akan dikongsikan dalam halaman sosial kita. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim saya dalam cycle 1. Ethan Ganis, penolong saya, Daryl Law, social media coordinator kita, Syafiqah Syukur, project lead untuk webinar ini, Kelly Pang, content writer yang juga merupakan seorang clinical psychologist, dan Suje, designer kita. Walaupun semua mempunyai kerja masing-masing, mereka telah bertungkus lumus untuk memastikan webinar ini berakhir dengan jayanya. Saya berharap bahawa webinar ini telah memanfaatkan semua. Jika anda ingin menyertai pasukan kita di The Reframe Project, jom isi borang kolaborasi yang akan dikongsikan sekejap lagi. Sekian, terima kasih dan kekal selamat. Back to you, Anis. Baiklah, terima kasih Cik Syazwini Naidu di atas perkongsian anda sebentar tadi. Ya, dan sekarang ini di skrin anda merupakan borang kolaborasi dan borang ini adalah untuk manalah tahu anda ingin bekerjasama dengan The Reframe Project untuk apa-apa majlis pada masa yang akan datang, nak bekerjasama dengan Cik Syazwini Naidu dan bersama dengan tim The Reframe Project. Jadi anda boleh impas sekali lagi QR code di skrin anda sekarang ini untuk anda mengisi borang kolaborasi ni. Manalah tahu sebab anda dah tertarik dengan webinar kita pada malam ini, anda nak lagi menolong The Reframe Project di atas webinar yang lebih baik, mungkin anda boleh imbaslah QR code di skrin anda pada ketika ini. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cik Syazwini Naidu di atas ucapan anda dan juga terima kasih saya nak utarakan kepada para penonton yang memberikan soalan kepada saya sebentar tadi dan juga minta maaf kalau tidak dapat menjawab semuanya di atas kekangan masa. Harap-harap dapat bertemu lagi anda pada webinar di Reframe Project pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi sebelum kami menutup tirai pada malam ini, kami di Reframe Project ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam Sabtu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi semoga webinar sebentar tadi dapat dimanfaatkan dan membantu anda menjadi penolong yang lebih baik buat orang yang tersayang dalam mendapatkan bantuan kesihatan mental. Dan saya begitu yakin perkongsian daripada Dr. Amir Siddiq tadi sebentar tadi sangatlah membantu untuk kita semua menjadi ahli masyarakat yang lebih membantu orang yang tersayang, insya-Allah. Jadi anda juga boleh mengikuti kami di Facebook dan Instagram rasmi di Reframe Project. Kalau mungkin tim di Reframe Project boleh tunjukkan di skrin apa username The Reframe Project di Instagram dan juga di Facebook. Boleh ikuti kami di social media di Reframe Project di Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesihatan mental dan mungkin untuk mendapatkan update di atas webinar kami sebentar untuk webinar kami pada masa yang akan datang. Mana tahu ada lagi majlis, ada lagi webinar. Jadi jangan ketinggalan di atas info-info tersebut. Jadi dengan itu para hadirin, saya Anis mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Selamat malam dan jaga diri. Anis, take picture.
Boleh pun ambil gambar. Tadi ada yang kata tak boleh ambil gambar. Okey, tak apalah. Jadi kalau ada masih lagi yang stay ke, kita ambil gambar dengan dengan participant ke, dengan para hadirin.